KPM. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Nyanyi pula. Nampaknya Irfan punya bayang Brazil ni dah besar, cantik. Tapi kita kena pastikan juga, kadang-kadang sebab ada serangga dekat sini, kita nak guna dulu racun serangga. Tapi racun serangga ni ada dua. Satu yang organik, satu lagi yang ada bahan kimia. Tapi Irfan kena pastikan yang ni tak ada bahan kimia. Kalau tak nanti rosak pula pokok Irfan ni. Tak apa, kita tinggal tepi dulu. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Slot pada Uniform, Kelab dan Persatuan Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita bawakan satu perkongsian yang cukup menarik di mana kita akan bawakan kelab alam sekitar. Tapi sebelum itu, persoalannya, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, sekarang ni Irfan nak persilakan cikgu yang akan bersama Irfan. Kita persilakan Cikgu Hanida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Baik. Nampaknya kita bersua kembali di episod kali ini untuk membincangkan mengenai kelab alam sekitar. Jadi, untuk kali ini kita akan bawakan perbincangan mengenai racun serangga organik. Betul. Jadi, mungkin cikgu berjelaskan sedikit apakah ia, cikgu, silakan. Okey, racun organik ataupun racun serangga organik ni sebenarnya adalah racun makhluk perosak tanaman, okey, yang dihasilkan oleh sumber organik. Baik. Okey, bila perkataan organik tu maksudnya apa, Irfan? Maksudnya mungkin bahan-bahan yang kita makan, cikgu. Okey, tapi organik tu maksudnya tidak ada bahan kimia. Itu maksud organik. Betul. So bahan kimia ni kan sangat berbahaya, betul, Irfan? Betul. Jadi segala ramuan ataupun kandungan yang ada dalam racun serangga organik ni memang terdiri daripada tanaman dan juga herba. Baik, jadi maknanya memang selamatlah. selamat, tak akan menjejaskan kita punya tanaman lah. Betul, Jadi Irfan. mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi kelebihan kita menggunakan racun organik. Okey, bila kita gunakan racun organik ni, okey, dah bebas bahan kimia kan. Jadi maksudnya kesannya semestinya kepada kesihatan kita. Jadi dia boleh menghindari badan kita daripada terkena penyakit berbahaya, kan, terutamanya kanser. Betul lah, cikgu, sebab kalau kita terdedah dengan bahan kimia, mungkin akan menyebabkan kita terdedah dengan pelbagai penyakit yang membuatkan kita rasa tak selamat dan juga menjejaskan kesihatan kita lah. Betul. Okey, sekarang ni kita nak berdiskusi sikit mengenai objektif. Kenapa kelab alam sekitar ni belajar untuk buat racun serangga organik? Okey, murid-murid yang masuk dalam kelab alam sekitar ni sebenarnya banyak aktiviti kan yang dapat mereka buat, dan yang untuk buat racun serangga organik ni sebenarnya untuk menarik minat mereka untuk lebih tahu apa kaitannya dengan program-program ataupun aktiviti yang telah mereka lakukan sebelum ini. Bila kita dah tahu, cikgu, apakah ia baju organik, jadi Irfan rasa kita kena belajar juga cara semburan. Ya. Okey, kalau dekat sini cikgu ambil okey, racun serangga organik yang telah dihasilkan. Okey, cara dia taklah susah mana pun. Okey, contoh kita ada pokok apa ni, Irfan? Kita ada pokok bayam Brazil, cikgu. Yes, Tadi Irfan macam muskil sikit nak guna ke tidak, sebab Irfan tak pasti. Oh, rupanya organik. Betul. Saja nak bagi teka-teki kan. Baik, organik. Okey. Jadi pertama sekali kita pegang spray ni, contoh ada kandungan racun dalam ni. Spray kita semburkan, tak perlu terlalu dekat. Okey, tak perlu dekat sangat. Jadi kalau jarakkan sikit. Kalau pokok yang kecil macam ni, okey, cukup macam ni lah. Alright. Jadi kita semburkan dan tak perlu terlalu
banyak, terlalu secara terus dan sampai air tu mengalir. Tak payah macam tu Tak perlu Okey, mengalir. kita jarak-jarakkan sikit Yes, Okey, kita fokuskan bahagian mana yang selalu diserang oleh perosak. Contohnya daun. Dan ada juga tumbuhan bahagian-bahagian lain seperti dia punya buah ke ataupun dia punya tangkai kan. Jadi itulah dia punya cara dia. semburan dia. Jadi tak perlu sampai air meleleh ke bawah. keluar. Okey. Cikgu, Ifah nak cuba boleh? Okey, boleh cuba. Okey, baik. Seperti yang cikgu cakap tadi, okey, nasib baik ini racun serangga organik. Maksudnya dekat sini Ifah punya bayam Brazil tak akan rosak Ya, itu yang Okey. Baik. Kita jarakkan sedikit dan tak perlu macam ni dekat sangat tak perlu dekat sangat. Kita jauh sikit, Okey. kita sembuh. Macam tu je. Okey. Baik. Itulah cara yang sebenar untuk kita sembuh racun serangga organik ni. Tapi cikgu, Ifah pernah dengar untuk sembuh ni pun ada ketika dan waktunya. Betul. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit? Okey, biasanya kalau kita nak sembuh racun organik ni, kita lakukan pada waktu awal pagi ataupun lewat petang. Okey. Sebab kita nak elakkan ada tindak balas dengan minyak pada daun itu. Jadi elakkan pada waktu tengah hari. Baik. Okey, dan seterusnya kalau kita nak kita dah tanam pokok, kemudian kita dah siram, dah jaga. Okey, bila waktu hujan contohnya, kan hujan turun dengan lebat ke, air akan mengalir. Betul. Dan seterusnya akan menghilangkan kesan-kesan racun serangga tadi. itu. Okey. Jadi bila dah hujan je, cepat-cepatlah kita Sembuh balik. Itu caranya. Yang paling afdal waktu pagi dan juga waktu petang. Okey. Terima kasih Cikgu Hanida atas penerangan di segmen ini. Dan selepas ini kita akan lakukan beberapa aktiviti yang cukup menarik. Jadi kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Badan Uniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM. Baik Cikgu Hanida, kenapa sekarang ni kita dibekalkan dengan apron Cikgu? Dan kenapa ada pengisar dekat sini? Okey. Kita nak masak ke hari ni? Ya, macam nak main masak-masak. Macam nak masak-masak. Okey. So sebenarnya sekarang ni kita nak buat kaedah pertama. Okey. Penghacilan racun serangga organik. Racun serangga organik. Okey. Okey. Jadi boleh kita mula? Alright. Apa bahan yang kita ada Cikgu? Yes. Wah, macam nak masak kan? Yang pertama sekali kita ada bawang putih. Bawang putih, okey. Bawang putih sebanyak 5 ulas. 5 ulas. Okey. Ingat tu 5 ulas. Lepas tu Cikgu. Kemudian cili padi. Okey. Okey, cili padi sebanyak 6. 6 biji. Lepas tu halia. Halia. Okey, halia sebanyak lebih kurang 1 inci. 1 inci halia. Okey. Yes. Itu je lah. Itu je. Ni kita ada pula Cikgu. Okey. Ini ialah minyak masak. Okey. Minyak masak lebih kurang 1 sudu. Dan seterusnya sabun pencuci pinggan. Sabun pencuci pinggan. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, apa kata kita mulakan sesi penghasilan baja organik ni. Jadi, apakah langkah yang pertama? Okey. Tadi kita dah kenalkan bahan. Jadi sekarang ni Ifan boleh tolong cikgu Boleh. masukkan bawang putih, Okey. halia dan juga cili padi ke dalam pengisar ni. Baik, okey. Cikgu, Ifat tanya sikitlah. Ha. Kenapa kita pakai cili hijau, boleh tak pakai cili merah, Cikgu? Okey, boleh. Boleh juga? Okey, cili padi kan ada warna hijau, ada warna merah. Jadi okey. asalkan dia cili padi. Asalkan dia cili padi. Bukan Ingat tu cili kering Okey, bukan cili kering. Kalau cili kering tak jadi nanti. Tak jadi. Okey, boleh Cikgu? Okey, dah. Selesai. Okey. So ini bahan A lah kita panggil dan kita masukkan air. Air ni kandungan dia sebanyak 300 ml. 300 ml air. Okey. Alright, jadi cikgu masukkan. Baik, kita masukkan dulu air putih di dalam ni. Nampak cikgu letak air pun lemah lembut. Okey. Okey. Lepas kita masukkan air, kita boleh kisar dulu Cikgu? Betul. Baik. Okey. Macam masak-masak kat rumah kan? Betul. Cikgu dah biasa dah. Ini semua kerja kat dapur lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kisar dulu. Okey. Okey. Dah cantik Cikgu? Lebih kurang? Lebih Okey. kurang. Nice. Boleh. Okey, kemudian kita akan masukkan. Okey, Irfan masukkan. Tolong Masukkan masukkan. apa, Cikgu? 1 sudu minyak masak. 1 sudu minyak masak yang akan masukkan. Hati-hati. Okey. Memang ada aroma dekat sini, Yes. okey? Jadi kita masukkan dulu minyak masak. Masuk dalam mulut dah. Dah masuk dalam mulut dah.
Okey. Okey. Seterusnya pencuci basuh Tangan. Pinggan. pun Bukan boleh, tangan. basuh tangan pun boleh, basuh pinggan lah. Basuh Biasanya pinggan guna lah. basuh Okey. pinggan, Kalau ini yes. kuantitinya macam mana cikgu? Pun satu sudu juga. Satu sudu. Jangan banyak Okey. Masukkan sikit je lah Lebih kurang satu sudu. Okey. Alright. Cantik. Selesai? Okey. So kita sambung Untuk kisarkan lagi. untuk Okey. Ini sebati adalah lah sebati sebenarnya. kan untuk dua bahagian. alright. Sekejap je. Oh, sekejap dah siap dah ke? Sekejap je. Nampak tak? Dia punya warna ni sebenarnya nampak macam menggiurkan juga. Kan? Nampak sedap macam milkshake. Okey, bukan untuk Okey. minum ya. Jangan minum. Ini kandungan yang kita campur-campur memang bahaya, okey? Yes. Jadi kita nak buka dulu cikgu. Okey, kita nak buka dan seterusnya kita akan simpan dalam bekas. Sebenarnya kalau tadi selepas masukkan minyak dengan pencuci tu, kita nak kacau dengan sudu pun boleh. Oh, okey. Tapi kalau kita nak blend pun boleh juga. Jadi sebelum kita tuangkan dalam bekas, okey, kita kena tapiskan dululah. Baik. Jadi cikgu akan tapis, masuk ke dalam bekas okey. ni. Okey, jadi kandungan dia punya tekstur dia lebih tak pekat lah, lebih Tak cair pekat. lah. Betul lah sebab kita nak sembuh kan cikgu? Yes. Kita tak dapat tekstur yang pekat. Okey. Dia punya ni halus sangat kan? Nampak Alright. Abang cikgu masih kita tapis di situ antara bahan-bahan yang kita dah masukkan tadi ke dalam pengisar. Okey. Satu bekas bertutup kita simpan dan seterusnya kita boleh gunakan yang kita buat tadi, yang kita hasilkan tadi masuk ke dalam kita punya penyembur ni. Tapi Baik. bukannya semua 100% yang kita buat tadi, tapi kita masukkan air sebanyak 4 nisbah 1. 4 nisbah 1. Maksudnya satu bahagian untuk Bahan yang kita dah kisar tadi. kisar tadi dan seterusnya 4 bahagian air. Jadi bila dah bercampur dalam ni, jadilah racun serangga organik. Okey. Yes. Baik, itulah caranya. Nampak tak? Bagi Ifan satu cara yang mudah sebenarnya. Sebab bahan-bahan yang kita boleh dapatkan juga adalah bahan-bahan yang ada di dapur sahaja. So macam kita boleh minta dekat mak kita, "Mak, hari ni Ifan rasa Ifan nak buat baju organik lah." Okey, jadi kita boleh dapatkan apa tadi? Bawang putih, halia, cili merah ataupun hijau. Betul. Dan juga lagi satu tadi? Minyak masak Minyak masak. dan juga pencuci Pinggan. Pinggan. Irfan sendiri pun memang tak ada pengalaman buat baju organik sebelum ni, tapi hari ni dengan bantuan Cikgu Hanida, kita berjaya untuk siapkan racun serangga organik dengan mudah sekali. Okey. Lagi satu cikgu, Irfan nak tanya, cara untuk kita mengisar. Okey, kalau kita tak ada pengisar, ada tak cara lain? Mungkin kita boleh tumbuk ke? Macam mana? Cuba cikgu cerita. tu susah sikit Susah lah kan. sikit lah. Cara Okey, lama okey. memang dulu-dulu kan mana ada pengisar. Betul. Kalau dulu biasanya cili-cili ni kita gilingkan dia, lepas tu tambah air dan kita gaulkan dia kan. Jadi kalau seeloknya guna bukanlah seeloknya kita dah ada pengisar ni, Betul. lebih cepat lah lebih kan. cepat, lebih mudah. Betul. Baik, terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi kita dah selesai dengan penghasilan baju organik. Kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk Kelab Persatuan dan Badan Uniform kali ini. Katanya cikgu akan bawakan satu lagi kaedah dalam kita menghasilkan racun serangga organik. Jadi, apakah bahan-bahan yang kita perlukan cikgu? Okey, untuk kaedah 2 pembuatan racun serangga organik ni lebih kurang je sama macam kaedah pertama. Okey, di mana bahan-bahan dia tak jauh beza. Yang pertama bawang putih. Bawang putih. Masih ada bawang putih? Bawang putih, masih bawang putih. Kemudian cili padi. Cuma tak ada halia je. Oh, halia okey. tak ada. Tak gunakan Dan halia. seterusnya minyak semambu. Minyak Okey. semambu. Minyak Ya. semambu ni cikgu Irfan jarang dengar. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kegunaan minyak semambu ni dan mungkin kelebihannya. Okey. Minyak semambu ni sebenarnya Irfan kebanyakannya digunakan oleh masyarakat India. Okey. Jadi dan kebanyakan rumah mereka tanam daun mambu. Dipanggil mambu. Jadi sebab tu nama dia minyak semambu, dia datang daripada tumbuhan dinamakan daun semambu lah. Jadi sebenarnya dia banyak khasiat lah untuk kepercayaan masyarakat India ni sebenarnya, dan untuk
dia punya badan kan, contohnya meningkatkan imunisasi. Baik. Kemudian menyiapkan toksik daripada badan. Meningkatkan fungsi hati, tu antaranya lah yang cikgu boleh faham setakat ni. Baik. Jadi untuk hari ini sebenarnya minyak semambu ni dikatakan ada khasiat untuk menjadikan sebagai racun kepada serangga. Jadi sebab tu kita gunakan minyak semambu. Okey, sebab itulah adanya minyak semambu dekat sini hari ni. Kita nak mulakan, okey, macam biasa kita ada pengisar di sini. Betul. Kita akan masukkan. Cikgu nak tolong Irfan sekali ke? Okey, boleh. Okey, baik. Kita Irfan akan bersama-sama. tolong cikgu. Ya. Okey, di sini kita ada lebih kurang berapa biji cili padi cikgu? Okey, cili padi lebih kurang 6. 3, biji, betul tak? 4, 5, 6. Betul, Okey. ada 6. Dan ulasnya untuk bawang Bawang putih? putih hanya 2. 2 Okey? ulas. Ya. Okey, kita masukkan. Cukup untuk itu? Okey, cukup. Okey. Jadi kita akan kisarkan 2 bahan ni saja dan air. Okey, Air. mesti ada air kan nak kisar. Betul. Okey, air untuk kaedah 2 ni lebih banyak. Okey, air sebanyak 1 liter. 1 liter air. Okey. Yang ini 500 kan. Jadi Betul. nanti kita masukkan lagi sekali lagi 500 Boleh tak Irfan nak tahu juga kenapa kita perlukan 1 liter air untuk kaedah ni cikgu? Okey, untuk kaedah ni kemungkinan dia akan dibantu oleh minyak semambu ni. Jadi mungkin dia kena lebih cair lah, Lebih sebab minyak cair. kan lebih pekat kan. Betul, betul. Jadi kita tambahkan lagi. Okey, kita masukkan lagi lebih kurang 500 500 ml air untuk kita masukkan ke dalam pengisar sebelum kita kisar dia. Okey, di dalamnya dah ada 6 cili padi dan juga ada 2 ulas bawang putih untuk kita kisar bersama dengan 1 liter air. Cili padi pun boleh guna warna merah pun. Warna merah pun boleh juga. Okey, kalau tak ada warna hijau tak apa, jangan paksa mak pergi beli, jangan. Okey, yang mana ada dekat dapur kita boleh gunakan sahaja cili merah ataupun cili padi hijau. Okey. Baik, sekarang ni kita nak tutup dulu dan kita nak cuba untuk kisar. Okey, silakan cikgu. Baik, dengan bismillahirrahmanirrahim kita mulakan. Okey. Ini lebih lama ni sebab lama. kita nak lebih halus lagi. Lebih halus. Okey, kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Silakan. Okey. Baik, lebih kurang 30 saat cikgu. Lebih kurang lah, Okey, untuk kita kisar bahan-bahan tadi. Ada tak aromanya cikgu? Adalah. Adalah juga. Okey, sekarang kita nak masukkan ke dalam bekas dulu, silakan. Okay, kita kena tapis dululah. Ya, tapis betul. juga supaya masih ada juga yang sepihan cili padi tu kan. Betul. Kalau tak nanti dia tak betul-betul larut. Okey, sebab itulah kita ada penapis dekat sini. So sambil-sambil Irfan boleh Tolong tekankan. Boleh. Okey, cikgu masukkan, Irfan akan tekan. Okey, ini adalah kerjasama antara saya dan cikgu sekarang ni untuk kita masukkan hasil kita kisar tadi tu dengan adanya air, bawang putih dan juga cili padi hijau. Okey, kita nak masukkan lagi. Teruskan cikgu, masukkan je. Okey. Kita masukkan. Dah selesai. Tekan-tekan sikit. Okey. Bagi keluar air. Dah. Okey, dah. Sekarang ni kita nak sukat minyak semambu sebanyak lebih kurang 30 ml. 30 ml. Okey, Irfan akan tolong juga kat sini. 30 ml. Okey. Lebih kurang lah. Lebih kurang Kita masukkan dulu. 30 ml. Okey. Dah cukup ke cikgu? Okey. Alright. Lebih kurang lah. Okey. Jadi kita masukkan ke dalam ni. Campurlah dengan yang tadi kita dah kisar kan. Campurkan dengan minyak semambu yang sememangnya banyak khasiat. Ya. Okey. Okey. Dan kita boleh gaulkan. Macam nak buat. Memang macam nak buat kek lah. Kalau tengok peralatan ni macam nak buat kek kan. Kita kacau sikit. Nampak cikgu memang profesional. Memang selalu masak dekat rumah ke? Itu dah memang semestinya lah kan. Siapa lagi nak masak. Betul. Inilah figura seorang ibu. Okey. Nampaknya cikgu tengah kacau dulu. So dia dah larut. Okey, bila dah larut, okey, siap. Di sini juga cikgu, Irfan boleh bau, okey, sebab minyak semambu ni memang ada bau dan bila kita campurkan dengan hasil yang kita kisar tadi, memang
adalah aroma. Adalah aromanya. untuk Okey, kita kenal ini sebagai adalah racun bau racun serangga organik. Okey. Yes. Okey. Kita gaulkan macam tu. Yang ni dia tak terlalu pekat. Dia tak pekat dan dia cair macam tu je lah. Just nice lah. Just nice lah. Kalau pekat nanti tak boleh nak sembuh kan. Betul, betul. Warnanya pula ada warna hijau dan kuning-kuning sikit. Okey, itu semua hasil yang kita dah kisah tadi. Kan, Okey. mudah kan? Tak sangka Mudah. kita boleh buat racun serangga organik. Betul lah, Cik. Dalam masa beberapa minit sahaja Ya. kita berjaya menyiapkan baja pula, maafkan saya, racun serangga organik. Okey. Okey. Dah selesai ke, Cikgu? Betul, dah siap. Senang sangat. Dah siap dah. Ya. Oh, Selepas okey. dah kita dah buat ni, cara simpan dia kita boleh simpan dalam satu bekas yang Baik. bertutup. Okey. Kita simpan dalam bekas tu, kemudian sama juga bila kita nak jadikan sebagai racun serangga, kita masukkan sebanyak 1:4 juga. Okey. Satu bahagian yang kita hasilkan tadi dan 4 air juga. 4 air. Itu nisbahnya 4:1. Kena ingat benda tu sebab Ya. kalau tak nanti mungkin gabungan tidak sekata. Betul, nanti rosak pula Nanti rosak tanaman pokok kita. kan. Okey. Jadi itu dia punya cara lah. Dan dia punya ketahanan tu Ya, cikgu. kita simpan pun tak boleh lah sampai bila-bila kan. Berapa lama je tahan racun serangga organik ni? Okey, biasanya dia lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Habis 6 bulan kita minta dekat mak nak bahal sikit, kita buat baru. Bukan susah, pun. Senang Beli je kan. Betul. Okey, cikgu. Terima kasih untuk penghasilan racun serangga organik ni. Dan sekarang ni mungkin Irfan nak dapatkan rumusan daripada cikgu mengenai topik kita sepanjang 30 minit kita bersel. Silakan. Baik, dapatan aktiviti kita adalah sebenarnya pertama sekali memang murid-murid diberi kefahaman yang lebih untuk bagaimana kita nak menghasilkan racun serangga organik ataupun racun makhluk perosak pada tanaman yang sangat mudah, sangat menjimatkan, sangat mesra alam dan yang penting sangat selamat. Sangat selamat. Jadi seterusnya apabila murid dah menjalankan aktiviti dia bersama guru, diharapnya murid-murid akan belajar macam mana nak komersialkan racun tersebut. Boleh kita buat sebagai jualan juga, cikgu? Betul. Boleh Betul. menjana pendapatan sendiri. Pandai, Irfan. Baik, cikgu, terima kasih kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Mungkin ada yang tanya dekat Irfan, cikgu, kalau terlepas episod kali nak tengok dekat mana, cikgu? Pada setiap hari apa? Okey, pada setiap hari Rabu Dan Khamis. slot badan beruniform Uniform Kelab dan Persatuan pada pukul 1.30 minit petang. Baik, kalau kita berjumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Kita nak sambung sembuh racun serangga dekat sini. Sembuh sikit. Didik TV KPM